Ada dua hal yang perlu saya sentuh di sini. Adalah yang pertama mengenai baginda Rasulullah diutus oleh Allah di Jazirah Arab. Ya, di antara konten sirah itu menceritakan tentang Nabi diutus oleh Allah di Jazirah Arab. Yang kedua, Nabi diutus oleh Allah dalam keadaan ummi, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Apa hikmah di sebalik dua hal ini? Kenapa Nabi diutus oleh Allah daripada bangsa Arab? Dan kenapa Nabi diutus dalam keadaan ummi? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi yang ummi. Nabi yang ummi, Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang tak pandai membaca dan menulis seorang Nabi yang juga tak membaca dan tak menulis. Dua perkara ini akan menjadi tajuk pembahasan pada hari ini, ya. Yang pertama, kita kalau melihat daripada sejarah kenabiannya, bermula daripada Nabi Ibrahim, ada anak Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ismail diletakkan di kota Mekah dan Nabi Ishaq berada di Syam, di Palestin. Setelah Nabi Ishaq, keturunannya itu ramai para nabi di kawasan Syam. Jordan, Palestin, Syria, itu semua dikatakan ramai para nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah. Dan hampir keseluruhan nabi setelah Nabi Ibrahim ramai daripada kalangan Bani Israel. Israel itu nama kepada Nabi Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel, ya. Israel daripada bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Nama Israel ini nama kepada Nabi Yakub juga. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali Israel sendiri yang mengharamkan makanan untuk dirinya, bernadar untuk tidak makan makanan tertentu. Siapa yang bernadar? Israel. Siapakah Israel? Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam, nama lainnya adalah Israel, ada anak 12 orang. Di antara 12 orang ini adalah Nabi Yusuf. 12 orang anak Yakub inilah yang menjadi sebab keturunan yang banyak ke bawah, sehingga keturunan Nabi Yakub daripada 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Ini kalau sebut Bani Israel supaya kita tahu sejarahnya itu macam mana, ya. Jadi kita kalau marah-marah kan jangan marah sama Israel. Israel itu namanya Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun digunakan nama kepada satu negara yang dia perbuatannya kejam kepada orang lain, tetapi nama Israel itu adalah nama kepada Nabi. Dan Bani Israel keturunan daripada 12 orang anak Nabi Yakub yang dinamakan Asbat. 12 orang yang namanya siapa? Asbat. Asbat ini artinya anak dan keturunan atau cucu. La ilaha illallah. Idzan terakhir Nabi daripada kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Hampir keseluruhan Nabi daripada Bani Israel. Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Dzulkifl, Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua daripada kalangan Bani Israel. Daripada Ismail yang ada hanya Rasulullah SAW yang menjadi keturunan daripada Nabi Ismail. Apa yang menjadi perhatian kita dalam sejarah ini adalah di zaman Bani Israel dahulu, nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel tidak meninggal satu nabi kecuali Allah lantik nabi yang lainnya untuk meneruskan dakwah mereka. Disebabkan oleh kerana Bani Israel yang terlalu mudah untuk menyimpang daripada ajaran nabi-nabi mereka, maka tidak pernah sunyi setiap zaman
kecuali diutus oleh Allah nabi daripada kalangan Bani Israel. Daripada Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasulullah, tiada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim daripada Asyam menuju ke Makkah Al-Mukarramah, yang pada ketika itu tidak lagi berwujud sebagai satu kampung, apatah lagi menjadi satu Madinah atau bandar. Tanah gersang, tanah kosong, padang pasir. Ya, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim seperti mana dalam Quran dinyatakan untuk meletakkan Ismail dan juga ibunya di tempat tersebut. Setelah berlakunya munculnya air Zam-Zam, saya singkatkan cerita saja. Setelah munculnya air Zam-Zam, ada kabilah namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah daripada Yaman yang suka berpindah-pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, mencari ingin meneruskan kehidupan bergantung dengan sumber alam yang ada, khususnya air. Jurhum ini ketika melihat dalam perjalanan, melihat ada macam burung terbang, katanya kalau burung ada ini mesti ada air. Maka didapati seorang wanita dengan anak lelaki yang masih kecil, yaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Kemudian dia minta izin untuk mengambil air, diizinkan oleh Siti Hajar, dan minta izin untuk bertapak di tempat itu. Kata Siti Hajar, boleh, tapi air aku punya. Maksudnya yang kontrol lah, supaya tidak satu hari dihalau atau dikuasai. Mereka pun bersetuju. Bermulalah di situ perkampungan baru dibuat setelah adanya air Zam-Zam yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu karamah terhadap Siti Hajar alaihissalam. Falhasil barulah bermula perkampungan di situ daripada orang Arab Jurhum dan juga Nabi Ismail dan juga Siti Hajar yang bukan orang Arab. Siti Hajar orang mana? Orang Mesir. Siti Hajar orang Mesir. Ya. Nabi Ibrahim ketika sudah Nabi Ismail ketika masuk usia remaja berkahwin dengan orang perempuan daripada orang Arab. Ismail bukan Arab, istrinya orang Arab. Kelahiran Nabi Ismail, kelahiran dzurriyyahnya Nabi Ismail ini perkahwinan daripada orang perempuan Arab dengan orang bukan Arab. Oleh sebab itu, Arab terbagi kepada dua bahagian. Ada Arab namanya Arab Aribah, original. Ada Arab namanya Musta'ribah, hasil daripada perkahwinan dengan bukan orang Arab. Jurhum orang Arab Aribah yang original. Perkahwinan antara keturunan Nabi Ismail dengan istrinya daripada orang Arab namanya Arab Musta'ribah, hasil perkahwinan. Termasuk di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin hikmahnya adalah menggabungkan antara orang Arab dan bukan Arab melalui risalah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah. Risalah ini dengan berbahasa Arab sebagai bahasa agama dan juga menjadi penutup kepada seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi, yang banyak daripada nabi-nabi itu bukan daripada orang Arab. Daripada 25 nabi ini yang Arab hanya 5 saja. Yang Arab hanya 5 saja. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Syuaib, kemudian siapa lagi? Ada 5 nabi. Saleh, Nabi Saleh. Nah, ini 5 nabi daripada orang Arab. Selebihnya bukan orang Arab. Dan dengan demikian hikmah daripada perkahwinan ini, Ismail bukan orang Arab, istrinya orang Arab, adalah ingin menggabungkan risalah yang akan dibawa oleh Nabi, merangkumi orang Arab dan bukan orang Arab. Dan dengan demikian
Baginda bersabda, saya diutus oleh Allah untuk orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam ini maksudnya selain daripada Arab, selain daripada orang yang berbahasa Arab, daripada orang Arab namanya Ajam, apapun bahasanya, namanya adalah Ajam. Baginda Rasulullah SAW diutus kepada orang Arab dan juga kepada orang Ajam. Namun oleh kerana ada beberapa asbab kenapa Jazirah Arab menjadi tempat lahirnya Nabi, penutup kepada seluruh para anbiya. Yang pertama, ini sebelum saya bahas tentang masalah Nabi itu ummi ya. Yang pertama adalah Jazirah Arab ini adalah sentral untuk menghubungkan kepada kawasan-kawasan dan daerah-daerah di sekitar Arab, antara Afrika atau Barat atau Timur Parsi, termasuk juga dengan India dan juga Cina. Yang menjadi itu ada satu apa nama itu kamu? Kalau kita tengok daripada satelit, itu letak posisi Ka'bah itu menjadi sentral kepada seluruh daerah, seluruh negara yang ada di benua di bumi ini. Itu jantungnya adalah Ka'bah. Sehingga hikmah diutusnya baginda Rasulullah di situ, risalahnya itu kepada semua, jantungnya di situ. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Negara-negara yang berjiran dengan kota Mekah, di antaranya adalah Parsi, yang dekat juga di kawasan Asia daripada India atau Cina, dan juga di sebelah barat ada Rom, Yunan, dan juga di sebelah Afrika adalah Mesir. Keseluruhan negara ini yang saya sebutkan pada ketika itu memiliki falsafah, filosofi hidup tersendiri, dan juga ada agama yang mengarut, budaya yang bertentangan dengan fitrah. Di Parsi dahulu kebiasaannya, dahululah perkahwinan itu mesti perkahwinan dengan muhrim, bapa dengan anak, anak dengan mak, macam tu, adik beradik. Dia menjadi satu tradisi perkahwinan seperti itu. Dan di bahagian India dan Cina yang lebih berpegang kepada agama Buddha atau Hindu, lebih kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan bukan bersifat material, seperti yang ada di Barat ataupun yang ada di Parsi. Barat dan Parsi waktu itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat material, tentang kekuasaan, tentang keduniaan, tentang tamadun. Adapun Cina dan India waktu itu lebih kepada hal bersifat spiritual, hubungan kita dengan Tuhan saja, macam itu, dengan acara-acara ritual yang menjadi tradisi dalam ajaran agama mereka. Sementara Jazirah Arab ini adalah satu wilayah yang tidak terdedah lingkungannya seperti mana ideologi-ideologi yang ada pada agama-agama di sekitar negara-negara yang saya sebutkan sebentar tadi. Kondisi lingkungan Arab berbandingkan kepada negara-negara lain lebih bersih berbandingkan kepada yang lain. Oleh sebab itu dipilih Jazirah Arab karena ia masih lebih bersih lingkungannya berbandingkan kepada negara yang lain. Saya tak kata bersih 100% ya, di situ ada sembahan berhala, di situ ada orang bunuh anak. Cuma bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Arab masih adalah lebih bersih berbandingkan kepada negara lain. Dan di sini cabaran yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW di Jazirah Arab, lebih Nabi dapat menyesuaikan berbandingkan kepada negara-negara yang lain yang mempunyai kekuasaan yang lebih dahsyat. Hada kenapa Nabi dipilih daripada Jazirah Arab. Yang kedua, ini kalau tengok daripada sebab yang panjang daripada kehendak yang Allah mahukan pada Jazirah Arab menjadi tempat lahirnya Islam adalah karena Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quranul Karim, maka atau dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa agama, mestilah lahirlah agama itu daripada Jazirah
Arab. Allah berkehendak bahasa Arab menjadi bahasa agama. Allah berkehendak bahasa Arab menjadi mukjizah. Maka tak mungkin kalau bahasa Arab akan menjadi mukjizah, nabinya lahir di Asia Tenggara atau di Afrika yang tidak berbahasa Arab. Of course mesti akan dipilih daripada jazirah Arab juga. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa asbab kenapa nabi akhir seluruh para anbiya dipilih daripada jazirah Arab. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu jangan benci orang Arab karena aku adalah orang Arab. Yang kedua, Quran bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa ahli syurga bahasa Arab. Arab sekarang kacau macam mana? Tidaklah dilihat seseorang itu hanya daripada kesalahannya individu atau kelompok di zaman tertentu, lebih daripada kita melihat secara keseluruhan. Ini Arab dahulu rosak sebelum datangnya Islam, menjadi baik setelah datangnya Islam. Ketika Islam ditinggalkan oleh orang Arab, rosaklah balik. Sebabnya apa? Disebabkan Islam yang dijadikan izzah bagi orang Arab satu ketika dahulu diabaikan oleh orang Arab sendiri. Tetapi tidak mengubah kalau Islam itu tak boleh lepas daripada mukjizat Quran yang dengan bahasa Arab. Seperti mana lahirnya Islam daripada Arab dan berjaya pada ketika itu, di satu zaman nanti pun juga akan kembali izzah itu dengan kembalinya orang Arab juga. Satu zaman nanti insyaallah gitu. Wa ma dzalika 'ala Allah aziz. Al-Mahdi akan muncul daripada orang mana? Dia tak ada daripada Afrika atau daripada Asia Tenggara, tak ada. Al-Mahdi daripada keturunannya Rasulullah, orang Arab juga. Ya kan? Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlaku nanti ada baiat antara di Ka'bah situ dan akan dipimpin. Bukankah Nabi bersabda semua negeri akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah? Bukankah yang akan mengimamkan solat untuk kaum muslimin dalam perlawanan kepada orang-orang dalam peperangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi, semuanya akan diimamkan oleh Al-Mahdi juga di Makkah. Wa hakadha. Hadis tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada berkenaan dengan jazirah